Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke siri webinar Jabatan Peperiksaan Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat Institut Aminuddin Baki Bandar Enstat. Saya Wan Rusmini binti Hassan dan saya akan membentangkan satu kajian atau lebih kepada kajian kes yang bertajuk Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Persekitaran Pembelajaran Secara Maya atau VLE di sekolah. Dan kajian ini telah dilakukan sebenarnya sebelum pandemik COVID-19 melanda negara dan seluruh dunia. Baik, seterusnya kita lihat isi kandungan, ya, yang mana saya akan menyentuh tentang pengenalan diikuti dengan latar belakang yang merangkumi integrasi teknologi di sekolah di Malaysia. Seterusnya, reformasi pendidikan dan peranan guru. Dan saya akan menyentuh tentang persoalan kajian, orientasi perubahan dalam integrasi teknologi, metodologi dan diikuti dengan dapatan dan perbincangan serta kesimpulan. Okey, seterusnya untuk pengenalan. Baik, umum telah mengetahui bahawa negara telah menggalakkan penggunaan teknologi untuk mempertingkatkan tahap sistem pendidikan negara kita. Kemudian muncul revolusi industri 4.0 atau lebih dikenali sebagai IR 4.0 yang secara tidak langsung telah mengubah teknologi dalam pendidikan secara drastik. Di samping itu, pelbagai inisiatif telah direka bentuk, dibangunkan dan dilaksanakan dan oleh itu pembentangan ini melaporkan ya tentang persepsi guru terhadap pelaksanaan persekitaran pembelajaran maya atau virtual learning environment seperti e-portfolio dan Google Classroom di sekolah. Okey, seterusnya kita lihat tentang sedikit ya latar belakang tentang integrasi teknologi di sekolah di Malaysia. Ya, yang mana integrasi teknologi ini bermula dengan uh, pelancaran Malaysian Smart School Initiative yang diperkenalkan pada tahun 1996. Baik, seterusnya ini diikuti dengan integrasi teknologi di sekolah iaitu pengenalan Bestarinet pada tahun 2011, ya, di mana program One Bestarinet ini merupakan kolaborasi antara KPM dan YTL Communication yang mana antara tujuannya adalah untuk membekalkan internet berkelajuan tinggi ke lebih 10,000 sekolah, ya, lebih dikenali sebagai VLE Frog. Seterusnya diperkenalkan pula Google Classroom ya pada tahun 2014 yang mana Google Classroom ni adalah lebih user friendly dan ianya percuma dan ia diperkenalkan oleh KPM untuk menggantikan VLE Frog yang telah ditamatkan kerana kurang mendapat sambutan dari kalangan guru. Satu lagi bentuk VLE ya yang diberi nama sebagai e-portfolio yang mana ia diperkenalkan pada tahun 2019 yang mana e-portfolio ini masih dalam kajian ya peringkat pilot ya. Yang mana konsepnya hampir sama dengan VLE tapi ia diperkenalkan di bawah program khas yang dipanggil sebagai Genosis ya. Okey, terlebih dahulu saya ceritakan sedikit tentang Genosis. Genosis program merupakan program instruksional yang baru diperkenalkan pada tahun 2019 melalui model kurikulum Genosis yang pakai kurikulum kebangsaan. Okey, yang mana antara uh, matlamat ya program Genosis di sekolah berkenaan adalah untuk melahirkan individu yang serba boleh atau versatile dan berkemahiran tinggi. Dan pada peringkat awal 10 buah sekolah dari zon tengah Malaysia telah dipilih sebagai pilot schools yang menggunakan
Genosis adalah bermula pada Januari 2019 sehinggalah pada Disember 2020. Ya, ini adalah jangka masa yang diberikan kepada sekolah berkenaan untuk mencuba program Genosis di sekolah. Okey, yang mana program ini juga sebenarnya memberi penekanan terhadap inquiry based learning dengan global trends dan kemahiran yang tertentu. Okey. Baik, saya teruskan kepada soalan kajian ya. Soalan yang pertama ya dalam kajian ini adalah apakah persepsi guru terhadap pelaksanaan e-portfolio dan Google Classroom dalam sistem pendidikan di Malaysia? Manakala soalan kajian yang kedua adalah apakah cabaran yang dihadapi oleh guru semasa pelaksanaan e-portfolio dan Google Classroom? Okey, dan model yang diguna pakai ya untuk kajian ini adalah menggunakan model Fullen tahun 2007 yang mana model ini mempunyai 3 elemen iaitu peringkat permulaan, pelaksanaan dan institutionalization. Alright. Okey, seterusnya adalah metodologi. Baik, pemilihan responden adalah disebabkan kajian ini adalah kajian kualitatif ya dan ia juga merupakan kajian kes, maka 4 orang guru telah dipilih ya untuk dijadikan responden. Alright, dan kutipan data ataupun interview adalah menggunakan protokol ya temu bual dengan soalan terbuka ya, open ended question. Alright, dan kriteria pemilihan responden adalah guru-guru berkenaan haruslah guru-guru yang berpengalaman dan juga menggunakan sama ada satu atau kedua-dua jenis VLE berkenaan, iaitu sama ada pernah menggunakan Google Classroom atau e-portfolio ataupun menggunakan kedua-duanya sekali. Okey. Dan seterusnya kita lihat responden. Hasil daripada temu bual ya, maka kami telah meletakkan dapatan tersebut ke dalam 3 tema. Tema yang pertama adalah penerimaan dan penggunaan teknologi oleh guru. Tema yang kedua, gaya hidup digital dan gaya pembelajaran murid. Manakala tema yang ketiga, sokongan kepimpinan sekolah. Ya, ini adalah dapatan daripada kajian tersebut. Baik, untuk dapatan dan perbincangan ya, okey, bagi tema yang pertama, penerimaan dan penggunaan teknologi, uh, kita dapati bahawa uh, ini berdasarkan respon daripada keempat-empat orang guru tadi. Uh, Mereka mengatakan bahawa tanpa mengambil kira pengalaman mengajar dan pendedahan terhadap teknologi, mereka menunjukkan penerimaan yang positif terhadap penggunaan VLE. Okey, keempat-empat guru berkenaan menerima ya secara positif terhadap penggunaan Google Classroom dan e-portfolio. Okey. Namun jika dibuat perbandingan di antara kedua-duanya, tiada latihan khusus berkaitan teknologi diberikan kepada guru kecuali e-portfolio ya, sebab e-portfolio melalui Genosis mereka diberi latihan ya yang berstruktur oleh pihak iaitu agensi inovasi ya, agensi inovasi Malaysia yang datang memberi latihan kepada guru-guru berkenaan. Namun bagi Google Classroom, uh, guru mengambil inisiatif sendiri ya untuk mengikuti kursus Google Classroom daripada anjuran atau anjuran sekolah yang berdekatan.
Namun Google Classroom ya, dia lebih user friendly berbanding dengan platform VLE yang lain. So guru merasa lebih cekap dan berkesan dalam menjalankan tugas ya. Dan mereka juga mempunyai motivasi yang tinggi dalam penerimaan dan penggunaan platform tersebut. Baik, seterusnya untuk tema yang kedua, um, gaya hidup digital dan gaya pembelajaran murid. Okey, berdasarkan respon guru-guru berkenaan, pelajar era digital berminat terhadap teknologi digital, ya. Dan berdasarkan respon daripada guru C, projek Google Classroom sesuai dengan pelajar era semasa, especially ya dalam konteks penggunaan teknologi. Dan pengaruh sosial ya antara penentu tingkah laku yang signifikan terhadap penggunaan ICT di kalangan pelajar ya. Jadi pengaruh sosial memainkan peranan yang penting. Dan dapatan ya daripada guru D, um, so guru D menyatakan bahawa bila kami menggunakan visual, gambar, video, pelajar lebih fokus. Dan bila kami menyuruh pelajar membuat pembentangan menggunakan PowerPoint, mereka bersemangat untuk melakukannya. Mereka positif. Jadi pelajar-pelajar ini menunjukkan kecenderungan terhadap uh, penggunaan ICT ya dalam pembelajaran. Okey, bila mana guru menggunakan aplikasi VLE. Okey, so dari sini kita pihak kami berpandangan bahawa guru perlu menggunakan teknologi yang boleh diaplikasikan dan diintegrasikan dalam pembelajaran ya. Baik, seterusnya adalah tema yang ketiga iaitu sokongan kepimpinan sekolah. Baik, di sini kita melihat bahawa pentingnya sokongan daripada pihak sekolah supaya guru-guru mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk mengaplikasi teknologi dalam PDP mereka ya. Dan ini disokong apabila semua responden menyatakan bahawa sokongan pentadbir sekolah sangat penting dan boleh mempertingkatkan pelaksanaan VLE. Okey, sebagai contoh ya daripada guru B, terdapat seorang pengetua dari salah sebuah sekolah di Putrajaya memberi sokongan dengan melatih sendiri guru-guru sekolah beliau. Ya, so kursus yang diajar pula adalah berkaitan dengan information technology serta bagaimana menggunakan Google Classroom dengan lebih berkesan. Okey, so di sini saya lihat peranan pengetua itu sendiri, ya, yang bukan sahaja uh, mempunyai literasi tetapi uh, mengaplikasi dan juga mengajarkan ya teknologi berkenaan kepada guru-guru di bawah seliaannya, dan yang paling bagus dia telah membuka kursus berkenaan kepada guru-guru lain di sekitar Putrajaya, okey, yang bukan daripada sekolah beliau. Okey, dan selain daripada itu, sokongan juga boleh berlaku dalam bentuk pengawasan dan kemudahan ya, seperti internet berkelajuan tinggi. Okey, yang mana ini juga sangat penting kepada guru-guru tersebut sekiranya tidak mempunyai internet berkelajuan tinggi, mana mungkin guru-guru berkenaan boleh menggunakan um, aplikasi teknologi secara berkesan. Okey. Dan peranan kepimpinan dalam sokongan teknologi di bilik darjah telah dikenal pasti meningkatkan kecekapan. Ini berdasarkan dapatan ya yang telah kami perolehi dalam kajian. Dan okey, berdasarkan kajian maka satu kesimpulan ya telah dilakukan, iaitu um, walaupun guru menerima pakai inisiatif teknologi yang diperkenalkan oleh kerajaan, faktor seperti kejelasan arahan memberi kesan terhadap penggunaan aplikasi ya. Ini lebih kepada pentadbir sekolah ya. Jadi mereka perlu memberi arahan yang jelas ya, supaya guru boleh menggunakan supaya guru faham tentang kepentingan penggunaan aplikasi digital ya di sekolah.
Dan kesimpulan yang kedua adalah didapati bahawa guru menggunakan Google Classroom lebih kerap berbanding e-portfolio, memandangkan Google Classroom telah lama diperkenalkan berbanding e-portfolio, ya. Sebab Google Classroom baru saja diperkenalkan iaitu pada tahun 2019 dan guru masih lagi belajar, ya, bagaimana untuk memahami penggunaan e-portfolio berkenaan. Dan namun fungsinya adalah hampir sama, ya. Jadi guru lebih cenderung untuk menggunakan Google Classroom sebab pada mereka Google Classroom lebih user friendly. Okey, dan kajian di masa hadapan jadi adalah dicadangkan bahawa untuk kajian masa hadapan dilibatkan stakeholders yang berbeza, iaitu dengan mendapatkan pandangan yang berbeza terhadap pelaksanaan VLE, ya. Maksudnya mungkin juga kita dapatkan pandangan daripada pelajar-pelajar, ya, ataupun daripada pentadbir pula. Okey, dan juga boleh libatkan peserta daripada sekolah-sekolah lain, ya, selain daripada maksudnya sekolah-sekolah lain di Putrajaya, okey, ataupun boleh dikembangkan mungkin boleh dibuat kajian secara kuantitatif, ya, yang mana kita lakukan survey kepada mengikut zon, ya, sekolah mengikut zon. Okey. So itu sahaja pembentangan saya untuk tajuk ini, sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.